Bila dia tak berniat talak, dia hanya niat nak ugut, dia tak jatuh talak. Dan pendapat ni disokong oleh ramai juga muhaqqiqin yang kata tak jatuh. Kita diperlih condong yang ni juga. Kita kata kalau sekiranya dia tak berniat talak, dia hanya nak jamin dia salah, dia berdosa, tapi dia tak jatuh talak. Tapi kalau dia berniat memang tak macam tadi nak talak, maka dia jatuh talak. Ialah berkenaan dengan lafaz talak secara ta'liq. Jadi soalannya ialah, bolehkah seorang suami menarik kembali lafaz talak secara ta'liq sebelum terjadinya pelanggaran lafaz ta'liq tersebut? Jadi itu soalan dia untuk saya bersama. Jadi dipersilakan. Okey. Dia bab-bab macam ni saya kena buat contoh baru tuan-tuan faham. Satu suami, dia kata, soalan-soalan Ustaz Qarni ni canggih kat ni. Okey. Satu suami dia kata kepada isteri dia, kalau hang balik rumah mak hang, saya kena cakap bahasa standard sikit, pasal kadang orang Indonesia apa tengok. Kalau engkau pulang ke rumah ibumu, berarti engkau jatuh ataupun ditalakkan dengan satu talak. Tu nama dia ta'liq. Tu ta'liq pada masa yang akan datang. Dia tak balik lagi. Kan? Tu pun ta'liq. Satu lagi ta'liq, dia ta'liq benda yang memang munjis, dia panggil on the spot berlaku. Dia kata kalau hari ni hari Isnin, memang hari Isnin pun hang jatuh satu talak. Oh, memang kira clear jatuh satu talak. Satu lagi dia ta'liq macam ni. Dia kata, kemarin hang ada ambil dek duit aku tak dalam ni? Isteri dia kata ambil. Mesti hang ambil. Kata ambil. Kalau hang ambil duit aku kemarin ni, atas meja ni, hang jatuh satu talak. Kau jatuh satu talak. Itu ta'liq kepada benda yang telah berlaku. Saya nak bagi tuan-tuan faham, ada banyak jenis yang dah berlaku, yang belum berlaku. Okey. Ulama-ulama berbincang pasal benda ni dia banyak. Adapun ta'liq bagi benda yang telah berlaku, misal dia ta'liq benda yang memang dah berlaku. Kalaulah sekiranya kemarin hari Isnin hang jatuh satu talak, kita tak boleh faham lah ta'liq macam tu, memang dia nak talak lah. Cumanya sebelum saya nak cakap ta'liq ni, tuan-tuan tak faham ta'liq. Ta'liq ni tu lah, dia kaitkan alaq ni, ikat. Dia ikatkan talak tu dengan satu benda yang lain. Ulama-ulama sebahagian mengharamkan sebab macam main-main dengan talak. Tapi isu yang kita nak bincang ni, jadi talak ke tak? Kalau dia ta'liq benda yang memang dia pun tahu benda dah berlaku, ataupun dia memang berniat untuk talak. Kalau hang ambil duit aku, bererti hang ditalakkan kemarin, misalnya. Dan dia memang bermaksud, kalau isteri dia ambil memang talak, sepakat para ulama jatuh talak. Kalau dia kata macam ni lah, kalau kau balik rumah mak kau, jatuh satu talak. Dia memang maksud dia nak talak. Maksudnya kalau balik, ataupun dia kata kalau kau pergi jumpa lagi laki tu, misalnya, jatuh satu talak. Memang dia marah dengan bermaksud, kalau pergi jumpa dia tak mau dah perempuan ni jadi isteri dia. Dia bermaksud talak. Maka itu sepakat para ulama juga jatuh talak. Cumanya ulama ni dia berkhilaf pendapat. Kalau sekiranya dia bukan nak maksud talak, tapi dia nak gempak bini dia. Dia nak gempak bini dia. Dia nak gempar, nak ugut bini dia.
Dia kata kalau kau pergi shopping juga, jatuh satu talak. Dia bukan nak talakkan isteri dia, dia supaya isteri dia tak pergi. Ini dia tak berniat talak, dia tak mau pun talak, sekadar nak ugut. Okey, yang ni ada khilaf. Yang ni ada khilaf. Tuan-tuan faham ni saya terang ni? Yang ni ada khilaf. Satu lagi yang ada khilaf juga, yang nak macam tu, dia gunakan talak ni bagi nak membuktikan dia tak buat. Dia kata kalau besok aku tak mai, dia kata besok hang bayar hutang aku. Dia kata aku bayar. Aku tak percaya. Kalau besok aku tak bayar hutang hang, bini ku jatuh satu talak. Punya mangkak, dia pergi bubuh talak kat bini dah. Tapi dia bukan nak talak bini dia. Dia nak meyakinkan kawan tu, maksudnya aku confirm bayar. Tiba-tiba besok duit dia hilang, dia tak boleh bayar. Jatuh dah talak dia. Yang ini khilaf. Sekali saya perinci ke khilaf tu, nak bagi tuan-tuan faham ni. Okey, saya selesaikan yang khilaf ni dulu, baru boleh jawab soalan Ustaz Qarni. Kalau sekiranya dia kata, okey, yang tadi yang memang berniat nak talak, semua kita tahu jatuh talak. Yang sekarang ni yang bukan niat nak talak, niat nak apa? Nak ugut, satu lagi niat nak apa? Nak jamin bahawasanya dia memang tak buat benda tu, ataupun dia akan buat benda tu, tapi dia guna talak bini dia. Majoriti para ulama menyatakan jatuh talak. Majoriti dulu. Sebahagian para ulama seperti Ibn Taymiyah, Al-Qaradawi, Ibn Usaimin, Ibn Bash, mereka kata tak jatuh talak. Ibn Qayyim, mereka kata tak jatuh talak. Hak talak hak jenis ni, hak dia guna itu ni. Kalau hang lompat peti, bini hang satu talak. Dia guna kaedah mangkak ni lah. Sepatutnya tak gunalah hang main politik yang pergi talak bini pasal apa? Dia main politik pergi talak bini kau tu. Ini kira memang teruk. Mana-mana kumpulan politik yang buat ni memang teruk. Mungkinlah bab lain saya tak tahu, tapi bab tu teruk lah. Ini cerita nak main parti. Yang nak pergi kawan tu talak bini dia pasal apa? Kira kalau niat nak menubuhkan negara, tapi dalam masa sama artinya meruntuhkan rumah tangga, apa makna? Saya bukanlah kata sokong parti mana-mana tak sokong, tapi ini bukan permainan dia. Saya tak agree dengan ni. Mungkin saya boleh agree dengan bab lain, tapi tak agree dengan bab ni. Okey. Ibn Taymiyah semua, dia kata tak boleh talak mesti dengan niat. Bila dia tak berniat talak, dia hanya niat nak ugut, dia tak jatuh talak. Dan pendapat ni disokong oleh ramai juga muhaqqiqin yang kata tak jatuh. Kita diperoleh condong yang ni juga. Kita kata kalau sekiranya dia tak berniat talak, dia hanya nak jamin. Dia salah, dia berdosa, tapi dia tak jatuh talak. Tapi kalau dia berniat memang tak, macam tadi nak talak, maka dia jatuh talak. Jatuh talak. Kalau dia tak niat, dia sekadar nak kata hang jangan pi lah, hang jangan keluar, hang keluar aku talak hang. Hang keluar jatuh satu talak. Isteri dia keluar. Lepas tu dia kata jatuh satu talak. Aku nak ugut ni dah. Okey, dia yang tahu antara dia dengan Allah Taala. Okey, soalan Ustaz Qarni ni sebelum kita nak bagi orang bang ni, dia macam ni. Kalau kau balik rumah mak kau jatuh satu talak, dia memang nak talak kan? Lepas tu duduk, bini dia tak balik. Duduk 2 hari, dia rasa menyesal. Dia rasa macam nak tarik balik. Ada berlaku tuan-tuan? Bukan tuan-tuan lah. Sekali semua tak mau mengaku, sekali dia tak pergi mufti kata aku buat pula. Nak. Ada tak kadang-kadang mungkin berlaku? Mungkin kan? Balik tadi, majoriti para ulama kata tak boleh tarik. Sebab lafaz tu telah keluar pada mulut dia. Kalau dia bermaksud talak lah.
Cumanya seperti tadi juga, yang minoriti ni Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim ni, dia kata boleh tarik balik. Kerana lafaz dia. Dan benda belum berlaku. Dia kata aku tarik balik. Hang boleh balik. Tak jatuh talak. Tapi untuk hal ni saya katakan, wallahu alam, kita tak ada fatwa khas tentang hal ni lagi. Kita jangan bagi orang main-main dengan talak ni. Nak ugut-ugut bini, balik rumah, mak talak apa semua ni. Dan kalau dia memang bermaksud talak, zahirnya talak, dia bermaksud talak, talak lah. Kalau dah dia bermaksud. Cumanya kalau dia tak bermaksud, macam yang kita bincang tadi. Kalau tidak, nanti senang. Semua bini duduk heran. Aku talak tak talak, aku talak tak talak. Dan kita mesti beri amaran. Permainan ni adalah sesuatu yang haram. Kalaupun mungkin talak tak jatuh, seperti yang disebut oleh sebahagian para ulama. Jadi dia majoriti para ulama kata tak boleh tarik dah. Pendapat minoriti kata boleh tarik. Sebab tu kerana dia dah lafazkan talak tu dan dia bermaksud talak ketika itu. Sebab tu kalau tanya saya pun, kalau orang main saya kata you maksud talak lah. Saya kata tak usah tarik lah. Ibn Taimiyah kata dia nak menyelamatkan rumah tangga. Dia hak dia, walaupun dah keluar pada mulut dia, benda belum berlaku, dia boleh tarik. Cuma kita dalam kes ni, kalau berlaku perbalahan, dia rujuk pada qadi kamu buat keputusan dalam hal ni. Allah Allah.